Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasihi tuan-tuan, perempuan, sidang penonton, pendengar yang setia, semoga diberikan rahmat, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini di dalam keadaan yang sihat badan semua dan kita semua ceria. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat untuk kita masih lagi hidup, untuk kita melakukan amal kebaikan kita bagi memastikan supaya kita adalah orang yang akan memperolehi apa yang dikatakan sebagai amal-amal yang baik, yang membolehkan kita adalah terdiri dari kalangan mereka yang sentiasa berada di dalam limpahan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bangun dalam keadaan yang boleh melaksanakan tuntutan perintah agama pada pagi tadi. Suasana bangun subuh dengan secara berjamaah, dan di tempat saya ni cuaca hujan bermula daripada pukul sebelum subuh tadi sudah pun hujan sikit-sikit, kenyai-kenyai, dan nampak hujan masih lagi turun. Semoga Allah Subhanahu wa taala, hujan ni kita minta kepada Allah Taala, hujan ni hujan rahmat. Hujan ni kalau banyak dia jadi mudarat balik. Kita harapkan ianya adalah merupakan satu rahmat kepada kita semua. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak bincang satu tajuk berkenaan dengan tanggungjawab anak terhadap ibu. Ini merupakan satu perkara yang kita anggap sebagai perkara yang basic, yang kita ingat kembali perkara-perkara seperti ini kerana kita sudah lihat hari ini kadang-kadang sudah timbul isu-isu anak yang tidak mempedulikan ibu bapa, yang tidak bertanya khabar, yang tidak macam-macam. Kita tengok bila kita duduk dalam masyarakat, kita akan temui watak-watak perangai-perangai yang seperti begini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, di mana Allah Taala mengatakan, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Kalau kita tengok ayat ini pun Allah Ta'ala memberikan satu statement dia, satu kenyataan dia, pernyataan yang jelas kepada kita orang-orang yang beriman. Kita mengambil berkenaan dengan perkara ini. Setelah Allah Ta'ala kata wa qada rabbuka alla ta'budu, Allah Ta'ala telah pun mewajibkan, perintahkan kepada kamu jangan sembah lain daripada aku. Kamu hanyalah kena sembah semata-mata aku saja. Semata-mata aku saja. Kemudian disambung tentang wabil walidaini ihsana. Selepas menyebut tentang jangan sembah melainkan aku saja, Allah Ta'ala kata wabil walidaini ihsana. Allah Ta'ala kata hendaklah kamu buat baik dengan kedua ibu bapa kamu. Ini nak menunjukkan tentang tuan-tuan betapa pentingnya dalam soal berkenaan dengan tanggungjawab kita, penghormatan kita terhadap ibu bapa kita. Maka sebab itu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal seperti begini, perkara-perkara yang perlu kita
lakukan, kerana al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Adalah hadis yang banyak disebut. Hadis sebut dia kata syurga itu ialah di bawah tapak kaki ibu. Di bawah tapak kaki ibu. Yang nak menggambarkan tentang apa yang kita katakan tadi, betapa pentingnya kita ini memperlakukan kebaikan terhadap ibu bapa kita. Kerana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis riwayatkan daripada Tabrani, innal jannata yujadu rihuha min masirati 500 amin wala yajidu rihaha aqun wala qati'u rahim atau kama qala. Maksud dia ialah sesungguhnya syurga itu diperolehi baunya daripada perjalanan 500 tahun dan tidak mendapat baunya, maknanya wangi bau ni tadi, orang yang derhaka kepada bapaknya dan tidak menciumkan dia oleh orang yang memutuskan kerabatnya. Jadi ini syurga, kita tengok bagaimana Nabi sebut tentang perjalanan yang jauh. Daripada jauh pun sudah kita dapat lihat baunya, sudah dapat tengok. Itu dikatakan kalau orang tu kata tak bau syurga, maknanya berat. Maksud bau dalam 500 tahun perjalanan orang sudah boleh bau syurga tadi. Dan kita bayangkan tiba-tiba orang yang tidak dapat cium syurga ini ialah yang Nabi sebut iaitu aqun, iaitu orang yang derhaka dengan ibu bapa dia. Orang derhaka ibu bapa ni antara orang yang tidak akan mendapat bau daripada syurga, yang tidak dapat cium syurga tadi. Yang keduanya ialah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini juga terdiri dari kalangan manusia yang tidak akan mendapat bau syurga. Ini menunjukkan tentang apa yang kita katakan untuk nak menggambarkan kebaikan kita melakukan kepada ibu bapa kita. Ini satu benda yang amat penting, sangat penting untuk kita lakukan. Kerana kata Imam Malik, kata Malik bin Rabi'ah radhiyallahu an, dia menyebut, dia kata bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz jaa'a rajulun min bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqi alayya min birri abawayya syai' abarruhuma bihim ba'da wafatihima. Qala na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahim allati la tusalu illa bihima. Kata Malik bin Rabi'ah radhiyallahu an, dia kata satu hari kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada dia seorang laki-laki daripada Bani Salamah yang berkata, ya Rasulullah, apakah yang tinggal kepada aku untuk berbuat kebaikan kepada dua bapakku? Suatu yang aku perbuat kebajikan akan keduanya dengan dia selepas daripada mati keduanya. Maka Nabi SAW menyebut, bahkan iaitu semayang, yakni kamu doakan atas keduanya. Yang keduanya kamu mengecap istighfar bagi keduanya, maknanya minta keampunan bagi keduanya. Dan yang ketiganya meluluskan janji keduanya. Dan yang keempatnya memuliakan kekasih keduanya, orang yang dia sayang, kawan dia. Dan menghubungkan, yang kelimanya ialah menghubungkan kerabat yang tiada diperhubung melainkan dengan keduanya, menghubungkan balik silaturahim dengan kedua tadi. Ini kita tengok bagaimana di antara perkara yang diajar kepada kita apabila diperingatkan, antaranya ialah apakah kebaikan yang boleh kita buat. Itu kebaikan kepada ibu kita, ayah kita itu ketika mereka, orang panggil apa, sudah meninggal. Sudah meninggal. Apa kebaikan yang boleh kamu lakukan
yang boleh kami boleh aku lakukan? Bila ditanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya, kamu boleh buat selepas daripada wafatnya. Pertama ialah kamu doa kepada dia. Doa kepada ibu bapa kita. Ini di antara perkara yang kita tahu, satu tanggungjawab anak kepada ibu kita, ayah kita ialah doa kepada dia. Dan kita mendoakan kepada dia, kerana doa daripada seorang anak kepada ibu dan ayah dia confirm sampai. Sebab tu kita bila doa, macam saya sebut selalu, dianggap doa yang tidak beradab kalau kita berdoa tanpa kita berdoa untuk keampunan ibu kita, tanpa meminta keampunan kepada ibu bapa kita. Maka sebab itu kita kena menjadikan orang yang berdoa dengan ibu bapa kita, kerana ialah mereka merupakan orang yang kita dapat lihat bagaimana kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Itu yang kita lakukan, tuan-tuan. Kita mendoakan, Allahumma ighfirli wa li walidayya. Kita mendoakan untuk diri kita dan juga kepada keampunan ibu bapa kita. Inilah pengharapan yang ibu bapa kita dia nak sangat. Ketika dia mati hari ini, itulah pengharapan dia. Dia nak tinggalkan kepada kita, tak apalah, tak guna kita tinggal anak kita yang berpangkat besar, bergaji besar, kaya raya, tetapi dia ini tidak memberikan apa-apa makna kepada kita ketika kita mati. Kerana kita, bila kita kena ingat semua benda yang kita buat di atas dunia ini, kita memerlukan kepada soal, kita mengingatkan tentang lepas kita mati. Kita berkahwin, tujuan kita ialah untuk kita nak mendapat zuriat, dan zuriat inilah yang akan mendoakan kepada kita kalau ketika kita mati nanti. Ini satu pelaburan yang kita lakukan. Kita didik anak kita baik-baik, kita jaga dia mereka baik-baik. Tujuannya untuk apa? Hasilnya bila kita dapat, hasilnya nanti ialah apabila kita berada di dalam kubur nanti, apabila kita mati nanti. Oleh itu kita mendoakan peri bapa kita. Itu satu daripada yang perlu kita lakukan. Yang keduanya, kita minta Allah Ta'ala mengampunkan. Wa istighfar lahuma, kita mintakan pengampunan dengan dia. Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Ampunkan dosa dia, insya-Allah. Bila kita doa macam pagi tadi lepas sembahyang, kita berdoa. Yang sering kita berdoa, terus kita berdoa kepada ibu bapa kita, maka insya-Allah di sana kita akan memperolehi kebaikan, dan ibu dan ayah kita juga akan dapat memperolehi tadi. Dan yang ketiganya ialah wa infazu ahdihima, kita melaksanakan janji dia. Mungkin janji dia tak dapat nak tunaikan lagi, maka kita tunaikan. Mungkin kadang-kadang dia tak sempat nak pergi haji lagi, dia berazam untuk pergi haji, maka kita buat badal haji kepada dia. Itu benda-benda yang boleh kita lakukan. Mungkin dia ada niat dulu, dia kata nak wakafkan harta dia, maka kita laksanakan. Itu tanggungjawab kita yang Nabi kata boleh kamu lakukan walaupun mereka sudah meninggal dunia. Dan yang keempatnya ialah ikramu sadiqihima, wasilatul rahim allati la. Yang ketiga, yang keempatnya ialah kamu ikram, kamu menghormati kawan dia. Kamu menghormati kawan dia. Kalau dulu inilah kawan bapa kita yang dia hormat sangat, kita hormat. Macam mana bapa kita hormat kepada dia, maka kita juga perlu hormat kepada dia. Kita juga perlu untuk hormat kepada dia. Itu yang sepatutnya kita ada. Kalau dia hormat kepada kita, kepada mak bapak, kita hormat kepada dia. Macam kita katakan, mak ayah kita hormat kepada tok guru ni, menghormat kepada orang alim ni, menghormat kepada orang yang soleh, hormat kepada jiran ni tadi. Kita juga sebagai antara adab kita dengan ayah kita ada, kita juga kena hormat orang macam tu. Pasal apa kita hormat dia? Pasal ayah saya dulu cukup hormat dia. Ayah saya dulu cukup memberikan ikram kepada dia, hormat kepada dia. Itu yang kita perlu lakukan tadi. Ini yang sepatutnya kita hormat orang macam tu. Yang kelimanya ialah wasilatul rahim, dan kita menghubungkan silaturahim. Silaturahim yang kita anggap ini adalah merupakan salah satu daripada perkara-perkara menghubungkan silaturahim. Mungkin dia ayah kita dulu mungkin ada kawan dia di Johor, kawan dia di Melaka, kawan dia di Kuala Lumpur, kawan dia di Selangor, kawan dia di Pahang.
maka kita menghubungkan silaturahim. Itu di antara kita sebut sebagai tanggungjawab anak terhadap ibu dan ayah kita tadi. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam hal seperti begini, bagaimana soal apa yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan daripada Nasa'i dan juga Ahmad bin Hakim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, birri ummak wa abaka wa ukhtak wa akhaka thumma adnaka fa adnaka. Dalam soal kita nak buat kebaikan ni tuan-tuan, ialah satu-satulah diri kita dan ahli keluarga, anak isteri kita. Lepas itu ialah berkenaan dengan kamu buat baik dengan birri ummik. Birri ummak, maknanya kamu buat baik dengan mak kamu. Kita buat mak kamu. Kemudian dengan wa abaka, dengan ayah kamu. Dan yang kemudiannya barulah wa ukhtak. Apa dia? Kakak kita, adik perempuan kita, kakak kita. Itu kemudian barulah orang kata wa akhaka, kemudian baru abang kita, saudara laki-laki kita. Kemudian summa adnaka fa adnaka, kemudian barulah anak saudara kita ke bawah tadi. Ini nak menunjukkan tentang, sebab tu ada hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, pernah ditanya berkenaan dengan ini hadis yang diriwayatkan daripada muttafaqun alaih, hadis yang disebut kenaan dengan ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenaan dengan orang yang rapat untuk nak buat baik sebagainya, buat baik sebagainya. Maka Nabi menjawab dengan 3 kali, mak dulu, ummuk, kemudian baru Nabi sebut lagi, apabila tanya lagi man, qala abuka, kemudian barulah bapa kamu. Aku ni mungkin barulah bapa kamu. Nak tunjukkan tuan-tuan, Nabi sebut 3 kali mak. 3 kali Nabi sebut mak dalam soal kita ni. Tentulah ini sebab apa? Kasih sayang kita ni tuan-tuan memangnya ialah dengan mak lebih daripada pak. Katalah mungkin tuan yang berada pada yang dapat mendengar pada hari ini, tentu boleh tanya diri kita antara pilihan mak dengan ayah. Tentulah dua-dua kita sayang, tapi kita lebih sayang kepada ibu kita. Ibu tu lebih daripada mak. Ibu lebih daripada mak, itu kebiasaan. Dan kita pun sebab tu kita tengok dalam, kita lihat kita pun kadang-kadang bila jatuh satu barang Allah mak, kita tak sebut Allah pak. Pasal apa? Kita akrab dengan mak kita. Kita rapat dengan mak kita. Cuba bayangkan 9 bulan kita duduk dalam perut mak kita. Kemana kemari mak kita bawa kita. Kemana kemari mak kita bawa kita. Kemana kemari pun mak kita bawa kita. Ni. Sebab tu doa ibu ni cukup mustajab sangat tuan-tuan. Saya teringat arwah mak saya. Mak saya ni dia tak mengaji tinggi. Mak saya ni dia Rumi tak pandai baca, dia boleh baca Jawi. Jawi Quran dia boleh baca. Orang tua-tua dulu kan. Dia tak boleh panggil dia tidak membaca dia boleh hanyalah orang panggil dia tidak dapat baca Jawi. Dia boleh baca Jawi tapi dia tidak boleh baca Rumi. Tapi tuan-tuan, masya-Allah, ialah antara kami, kejayaan kami ni terasakan salah satunya ialah memang doa mak. Zaman dulu tulis surat lah, zaman dulu kan kita ada WhatsApp bagian tu kan. Tulis surat mak kita nak puasa. Dia doa lah, sebut seorang-seorang nama. Masya-Allah, tiap kali semayang kemudian dia baca Yasin. Masya-Allah, ni orang tua-tua doa. Ibulah. Itu kita katakan tadi nak menggambarkan tentang doa ni tadi nak menunjukkan tentang apa yang kita sebut sebagai doa kita dengan mak kita kepada anak dia. Ni orang kata mak tu karamah. Ayah tu dia lah, tapi mak lebih lagi. Walaupun kita orang lelaki, kita katakan kita lelaki, tapi pada saya memang
Kalau jangan kecil hati lah kita orang lelaki-lelaki bila kita tanya anak kita kan, mana antara sayang mak, mama dengan baba dan sebagainya, dia akan jawab. Kadang-kadang dia tak mau jawab, dia kata dua-dua. Sebenarnya lah hati dia tak. Dua-dua tu mesti dia lebih mak dia, lebih mak dia, lebih mama dia. Pasal itu lumrah. Itu Nabi pun sebut gitu. Sebut 3 kali. 3 kali barulah sebab itu. Lepas tu barulah disebut sebagai apa ayah. Ayah gitu. Ni sebab tu kita tak boleh. Sebab tu kita tengok di dalam soal hadanah. Hadanah tu kita dapat tengok dalam konteks hadanah. Jaga mak, jaga anak. Dalam konteks jaga anak ni tuan-tuan, sebab tu keutamaan mahkamah dia akan putuskan berikan kepada ibu. Kepada ibu. Kecuali ibu tu ibu yang ada masalah moral, masalah sebagainya, mahkamah bolehlah. Tapi umumnya anak dia akan memilihnya ialah mak. Sehinggalah dia itu telah dewasa, maka barulah boleh dia buat pilihan sendiri. Tapi umumnya anak akan milih. Sebab tu berlaku perceraian sebagainya, orang kata panggil dia akan pilihnya ialah mak. Ni biasalah. Sebab tu kadang-kadang ada orang tua dia sebut, orang tua katalah kan, bila ayah meninggal, semua anak-anak ni bersatu belakang, duduk satu rumah. Tapi bila mak meninggal, semua pakatnya pakat masing-masing lah kan. Biasalah ayah lepas tu dia kahwin lain. Kadang-kadang anak-anak tu yang jaga okey lah. Kadang-kadang anak ni dia akan duduk rumah pak saudara dia, duduk dengan abang dia, duduk dengan menat, duduk dengan kakak dia, duduk tidak jadi. Tapi kalau mak ni, maka kecil dia pakat berimpun duduk dengan mak. Duduk dengan mana menggambarkan kasih sayang mak terhadap kita kan. Ini nak menunjukkan tentang kita dalam soal baik kebaikan. Dua-dua tu kena baik. Bukan kita tak kena baik, kena baik. Tapi ibu itu adalah merupakan keutamaan kita. Keutamaan kita. Sebab tu jangan derhaka kepada, bayangkan kita tanya orang perempuan yang berada di sini, dalam sini, bagaimana mereka, kesukaran mereka ketika mereka itu melahirkan anak, ketika mereka mengandung. Kita tengok isteri kita, sebab tu seorang wanita apabila dia mengandung, dia ada anak, dia bertambah kasih dengan ibu dia sebenarnya. Pasal apa? Dia tahu itulah penderitaan yang dialami oleh ibu dia ketika melahirkan dia, ketika mengandung dia. Baik, tuan-tuan. Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, وَيَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ يَا مُوسَى بَرَّ وَالِدَيْهِ وَعَقَّنِي كَتَبْتُهُ بَرًّا وَمَنْ بَرَّنِي وَعَقَّ وَالِدَيْهِ كَتَبْتُهُ عَقًّا. Maksudnya diriwayatkan oleh setengah ulama bahawasanya Allah Ta'ala bertitah kepada Nabi Musa alaihi salam, hai Musa, bahawasanya barang siapa berbuat taat akan ibu bapaknya dan derhaka ia akan daku, nescaya aku surat akan dia seorang yang bakti. Dan barang siapa berbuat taat akan daku dan derhaka ia akan ibu bapaknya, nescaya aku surat akan dia seorang yang derhaka. Nak menunjukkan tentang ni, nak menunjukkan orang kata betapa besarnya lah dengan ibu bapa kita. Setengah ulama mengatakan gitu, bahawasanya Allah Ta'ala bertitah kepada Nabi Musa AS, hai Musa, barang siapa buat taat kepada ibu bapaknya dan dia derhaka dengan aku, maksudnya dia tu jaga mak ayah dan sebagainya, tapi dia tu dengan Tuhan dia derhaka, tak semayang, puasa, tapi cukup baik dengan mak ayah dia, nescaya aku suratkan dia seorang yang bakti. Dan barang siapa berbuat taat kepada aku dan derhaka ia akan ibu bapaknya, nescaya aku suratkan akan dia seorang derhaka. Walaupun dia taat dengan aku, tapi tuan-tuan, dia derhaka dengan mak ayah dia, aku suratkan dia sebagai seorang derhaka. Ini nak buat satu analogi lah. Sebenarnya dua-dua tu kita kena taat dengan Allah Ta'ala pun kena buat,
dengan ibu bapa kita pun kena buat. Tapi nak menggambarkan betapa redha Allah Ta'ala tu, redha Allah bi redha walidain. Redha Allah Ta'ala tu dengan redha mak ayah kita. Saya pernah ada cerita satu kisah lah. Seorang budak yang cukup samsing lah. Dia samsing. Dia ni samsing lah. Oh, samsing lah. Tapi dia ni, dia lemah dengan mak ayah dia. Mak dia bukan ayah dia, mak dia. Mak dia. Dengan mak dia cukup samsing dengan orang. Dia bertumbuk dengan bergaduh dengan orang. Masuk keluar J, masuk J ni biasalah hidup dia. Tapi tuan-tuan, dia ni cukup taat dengan mak dia. Dengan mak dia. Kalau dia dalam mana program pun dia kata, kalau mak dia call dia, terus tinggal program balik. Dia samsing dengan orang. Masya Allah. Dengan kita dengan jadi macam tu lah kan. Saya nak sebut, nak kaitkan bagaimana karamahnya. Ibu dia buat baik, tinggal. Tapi rupanya betul lah. Rupanya betul dengan watak yang ada pada dia, taat pada ibu dia, taat pada ibu dia, tuan-tuan, menjadikan dia akhirnya merupakan orang, menjadi orang yang baik. Orang baik, makin berkat. Cukup samsing, cahat tu. Tapi mungkin dia, saya kata tadi lah, cukup, kira orang kata jenis samsing, dia gedebe, tapi apabila dia tu menjadi manusia yang kita sebut tadi sebagai orang yang taat kepada ibu dia, akhirnya berkat itu tadi, maka dia menjadi seorang yang baik ni tadi. Dan waktu dia samsing ni pula, orang pun heran tau. Antara yang heran apa dia ialah memanglah jahat, tapi mungkin orang bagi, mungkin dia selamat ni, mungkin itulah mungkin dengan mak dia tu dia baik kot. Dia dah hakar dia tak betul lah buat kerja jahat tu. Tapi saya nak cerita tentang ada keberkatan mungkin dengan ibu dia tadi, menjadikan dia tu orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Mungkin dia banyak benda-benda, kadang-kadang orang nak bunuh dia pun tak boleh nak bunuh. Maknanya orang kata nyawa dia liat lah, orang panggil kan, nyawa dia liat. Saya nak kaitkan pasal mungkin ada keberkatan kerana dengan dia buat baik dengan ibu. Tapi kita jangan jadi macam tu, tak boleh gitu kan. Tapi nak berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Imam Ghazali, itu nak menunjukkan tentang orang yang walaupun dia buat baik dengan Allah Ta'ala, tapi dia jahat dengan mak bapak dia, maka dia dianggap sebagai, dituliskan sebagai orang yang derhaka juga. Baiklah, itulah nak menunjukkan tuan-tuan tentang kerana dosa ibu bapa kita. Kerana ada dua dosa, dua balasan yang Allah Ta'ala segera kepada kita, apa dia? Iaitu kita buat zalim dengan orang. Jangan buat zalim dengan orang. Atas dunia jangan buat zalim dengan orang. Jangan sama sekali kita menzalimi orang. Kenapa Allah Ta'ala akan bayar cash kepada kita atas dunia. Jangan buat zalim dengan orang. Jangan sama sekali kita buat zalim dengan orang. Yang kedua, iaitu kita uquq walidain, derhaka mak ayah, juga merupakan Allah Ta'ala akan bayar tunai kepada kita waktu di dunia ni. Jadi tuan-tuan, itulah yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kuatan kepada kita, dan kita hadiahkan untuk Fatihah untuk ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia atau masih hidup. Semoga mereka bahagia di alam barzah sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ya Allah. Ampun dosa ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah kubur ibu bapa kami daripada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan jadikan kubur mereka daripada lubang neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kepada kami kekuatan untuk melaksanakan tanggungjawab kepada agama-Mu dan perjuangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah keselamatan, kesejahteraan kepada mereka yang berjuang untuk di medan hadapan untuk melawan COVID, ya Allah. Jauhkanlah diri kami, anak kami, menantu kami, isteri kami, dan juga rakan-rakan jiran tetangga kami daripada wabak COVID ini, Allah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah kita bertemu lagi pada besok hari ya.